Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 12 hari bulan 10 2020, kita masih lagi dalam pengajian kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Alhamdulillah, kita telah sampai ke bab yang kelima, amalan-amalan sunnah dalam kehidupan seharian. Jadi banyaklah campur-campur bab ni. Di antara amalan sunnah yang kita sebut di sini iaitu sunnah memuliakan tetamu, dhaif ataupun duyuf. Bagaimana kita nak menghormati tetamu? Para ulama Islam meletakkan isu ad-dhaif ataupun duyuf ini di dalam adab yang mulia. Tanggungjawab kita kepada tetamu kita berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mendidik kita dengan sabdanya yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, innama bu'istu liutammima makari salihal akhlaq. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kesalehan akhlak yang mulia. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang akhlak yang mulia ini, maka salah satunya bagaimana cara kita menjadi tetamu, disebut dengan nama adab bertamu. Kita nak pergi jadi tetamu orang, apakah adab? Dan juga adab menerima tetamu. Jadi kita tuan rumah, macam mana kita terima tetamu? Kita menjadi tetamu orang, bagaimana adab kita? Jadi kita kena belajar dua-dua pihak. Jangan belajar kita adab terima tamu ya. Adab tetamu pun kena beradab juga. Setengah orang ni dia pergi, kalau dia nak pergi rumah orang tu, dia telefon kepada kawan dia nak pergi ziarah tu, tuan rumah tu kata Allahu Akbar. Dia tak kata alhamdulillah, dia kata la haula wala quwata illa billah. Sipai habis dah bagai-bagai. Nak kan anak dia nya lopak, habis atas meja, atas mari naik belakang. Ini pun adab juga, kita kena belajar. Ada setengah orang ni kalau kita pergi rumah dia, kita rasa tak mau pergi kali yang kedua, ada juga. Maka apakah adab? InsyaAllah kita tengok dalam beberapa belas adab yang digariskan oleh para ulama Islam dalam tajuk kita ini, insyaAllah. Tengok dalam kitab kita, muka surat 164. Bertamu, mana bertamu tu kita pergi rumah orang. Dan menerima tetamu, artinya tuan rumah sambut kita, adalah cara untuk membina dan merapatkan silaturrahim, tak seteruk itu, dan ukhuwah. Ana selalu sebut silaturrahim ni iaitu untuk kaum keluarga yang ada hubungan rahim dengan kita. Mana keluarga kita lah, kita boleh bagi tahu ni siapa dia ni, pak saudara, sepupu, dua pupu, 5 pupu, rahim lagi. Sebab dia ada pertalian. Nenek dia, nenek kita, kan? Itu dia panggil rahim. Kalau kawan-kawan hak tak ada rahim ni, hak tidak ada kekeluargaan ni, kita tak kira lah keluarga tu Adam tu, hak tu habis harta lah, kita rahim belaka dah, kan? Itu dia panggil ukhuwah. Merapatkan ukhuwah, persaudaraan Islam. Kita tak kira bangsa apa, tak kira keturunan mana, asalkan dia Muslim, maka itu ukhuwah. Dan juga satu lagi dia panggil merapatkan dari sudut insaniyah, kemanusiaan. Orang yang bukan Islam juga kalau dia
Mari rumah kita ada hak dia yang tersendiri yang kita kena sambut. Maka kita mengatakan ziarah menziarah, menerima tetamu dan menjadi tetamu ini untuk merapatkan silaturahim, memantapkan ukhuwah dan juga menjalinkan hubungan di antara kita dengan sesama manusia. Tetapi secara ringkasnya bermaksud, kalau kata tetamu itu apa dia? Seseorang yang menziarahi seseorang yang lain sama ada dijemput atau tidak dijemput. Kita jadi tetamu ni tak semesti orang jemput. Kita kadang-kadang duduk satu taman, tak pernah pijak rumah dia. Saya ni berjiran dengan dia 5 tahun dah contohnya. Tapi rumah dia saya tak pernah masuk. Sebab apa? Dia tak pernah jemput. Kita kata bukan syarat pergi rumah orang itu mesti dijemput. Ada kalanya kita sebagai kita pergi menjadi tetamu ke rumah dia, pergi ziarah dia. Tak apa ni, tak kira jemput. Itu adab. Maka tetamu yang datang bertandang adalah amanah. Amanah buat tuan rumah dan harus sepatutnya ditunaikan hak dia. Bila orang mari rumah kita kena tunaikan hak tetamu. Tuan rumah bertanggungjawab ke atas tetamu selama dia berada di rumahnya serta membahagikan sebahagian rezekinya kepada tetamu itu. Ni kita ada makannya kita kena bagi dengan dia. Orang mari rumah kita tak boleh ambil bayaran. Kan nak suruh bayaran kita ajak pergi kedai, di restoran baru ready kan. Maka tanda di antara adab tamu kita ada senarai panjang, tuan-tuan tanda. Yang pertama dia panggil ikramud dhaif, menghormati tetamu dan menyempurnakan hak dia. Apakah hak dia kita tengok nanti. Bahkan ia memiliki kelebihan yang tinggi dan boleh mempengaruhi kedudukan iman kita. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis ini dalam riwayat Muslim. Artinya sesiapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat. Biasanya kalau bab gini, di dalam bab arahan ataupun perhatian gini, Allah Ta'ala letak dua: beriman dengan Allah, hari akhirat. Sebab orang yang percaya kepada Allah kemudian dia mantap hari akhirat, dia tidak sayang, dia tidak akan buat benda-benda yang dilarang dan dia tidak sayang untuk mencurahkan apa yang dia ada. Tengok, yang pertama Nabi kata apa? Fala yu'zi jarahu, maka jangan dia menyakiti jiran tetangga. Kita menyakiti jiran tetangga bukan saja kita pergi tampar dia. Saya tak pernah tampar dia. Sedap ayat dia dah. Tapi Masya Allah tabarakallah, rumah kita dengan rumah dia tegak, Masya Allah, bising, Tuhan tahu. Kadang-kadang kita bela hayawan, pera benda-benda hak bang, letak sarai boro sebelah rumah jiran tetangga, sepagar, tak boleh tidur kawan tu busung. Bela ayam kita lepas duduk makan dapur kawan tu, nak sebelah kita pergi kutip ambil. Ini masalah. Orang buat jalan untuk jalan kereta lalu, kita pergi letak pasar begar kita atas tu. Apa cerita? Ini semua perbuatan-perbuatan menyakiti jiran dengan tak payah kita bercakap, tak payah kita kata apa, dengan perbuatan itu semua termasuk. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini hak tajuk kita duduk sini. Dan sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang ketiga, Nabi kata sama ada dia bercakap benda baik atau dia diam. Kita hari ini sama ada kita bercakap benda baik ataupun kita tak bercakap. Mana daripada kita bercakap benda tak baik, daripada baik kita duduk diam, kan? Sekarang nak diam bukan senang. Payah sekali nak diam. Dia kata saya tak bercakap.
duk main hujung jari dengan mazhab Wasafi tu bercakap dah tu. Dia panggil bercakap dengan hujung jari. Hari kiamat esok mulut tak bercakap. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Sama ya kan. Baik, itu dia panggil hak tetamu. Hak jiran tetamu, tetamu kita, maka hadis ini sahih, maka menghormati dan memuliakan tetamu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menerima tetamu dengan hati yang terbuka. Masya-Allah Nabi kita ni. Dan melayani mereka dengan baik. Sebab apa? Tetamu itu membawa rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dia datang, kita berinfak, kita banyak pahala kita dapat. Menghapuskan dosa penghuni rumah dan menjanjikan pahala sedekah buat tuan rumah yang berusaha sebaik mungkin memuliakan tetamu menurut tuntutan Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang sempurna imannya iaitulah orang yang baik akhlak. Jadi orang betul-betul beriman iaitu orang yang akhlaknya mulia. Jadi kita kena muliakan tetamu kita, insya-Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang paling sempurna iman dan paling baik akhlaknya, sehingga Allah SWT memuji baginda dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ini pujian Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bila orang datang ke rumah kita, kita kena sambut. Kita kena sambut kan. Kita kena sambut, dia panggil istiqbal. Tanda itu nombor 2, iaitulah menyambut kedatangan tetamu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW ketika datangnya wafdu Abdul Qais, mari nak jumpa Nabi, Nabi kata marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nada. Selamat datang dengan rombongan yang datang untuk bertemu kami, mereka tidak akan menyesal dan tidak akan sedih. Maknanya kamu ni akan jumpa orang yang menerima sebagai tetamu yang baik. Jadi kita kena letak layanan yang pertama, istihbab, tarhib, iaitulah bila orang mari dia nampak suka, ni orang mari ke dahi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahnya mari. Jadi itu di antara adab yang perlu kita kena ingat. Yang kedua iaitulah kita kena sambut kedatangan orang yang datang jumpa kita dengan cara yang baik. Sebab itu para jemaah sekalian, di antara adab kita, tanda sini, kita nak pergi rumah orang ni kena cari waktu yang sesuai. Waktu sesuai. Jangan pergi waktu orang nak makan nasi tengah hari. Gelabah kawan tu, sudah. Hari ni pula masak nasi cukup-cukup ya. Sekala bahasa juga tak. Macam mana kita nak buat? Si bos salah. Kalau walaupun kita dah kenyang, tapi tuan rumah tak akan makan kalau kita ada. Itu juga nanya. Kena tengok waktu yang sesuai supaya tuan rumah ni tidak rasa susah hati bila orang mari. Ini di antara adab yang kita kena sebut. Kemudian tanda yang ketiga, sebagaimana kata di para ulama, ala dhaif, tetamu yang datang itu ada 4 perkara yang dia kena akur kepada tuan rumah. Bila kita masuk, kita kena ikut tuan rumah 4 perkara. Yang pertama, dia duduk di mana tuan rumah suruh duduk. Kita ni tamu mari, kadang-kadang kita sini atas kerusi comel ni. Tak baik, nak duduk. Tuan rumah suruh duduklah. Duduk tawaduk apa dah, tuan ada suruh duduk. Kan? Tapi kalau tuan kita tahu dah ni kerusi tuan dia, kita bagi nak duduk situ lah, itu tidak boleh. Yang kedua, kita kena terimalah apa yang ada di rumah tu. Jangan pergi kat Allah berasa makan sedap hari ni, tiba-tiba keluar biskut tawar. Jangan duduk banyak cakap. Kata Ibn al-Jauzi rahimahullahu taala,
Di antara adab orang pergi rumah orang, jangan hantar menu nak makan apa. Jangan hantar menu. Kita mari ni berasa teringat benar nak makan mi kuah yang dibuat oleh makcik hajah kita ni sedap dak. Allah, gelabah kawan tu. Kalau nak pergi boleh. Awal-awal lagi janji dah. Kita pergi tu memang dengan menu lain, tapi itu dia panggil menyusahkan. Kawan rapat kita boleh buat lagu tu. Maka jangan sekali-kali alla yaqtarih. Jangan hantar menu kita nak makan rumah orang. Ini kata siapa? Kata di Ibnul Jauzi. Jadi kalau ada makan yang pelik-pelik, kita ambil yang mudah, orang yang hak mudah. Culi tuan dia sungguh sangat suruh makan, kita makan. Kemudian di antara adat tetamu lagi, kalau kita nak pergi, biarlah mendapat keizinan tuan rumah dah. Jangan kata pakai tak ada dah. Mana sabar dia ni. Dah. Mentaka sudah makan pakai orang panggil mazhab pacak. Pacak ni masa dia mari dia sudah dia jatuh pergi, tak ada apa dah dia. Sama ada dia boleh berjalan atau tak boleh berjalan, cerita lain dah. Jangan lupa berdoa ketika keluar. Ini termasuk dalam adat kita, cuma ini selingan daripada As-Samarqandi rahimahullah. Dia sebut dhaif tu, tetamu tu ada 4 adab yang kena buat. Baik. Itu dia panggil adab tetamu kepada tuan rumah. Yang keempat, kalau kita pergi rumah orang, kita kena panggil. Tapi kebetulannya atas kereta kita tu ada kawan lain. Jangan pandai-pandai. Mari tak apa. Ni rumah sahabat saya ni pakai naik lah. Kita kena turun, pergi jumpa tuan rumah dulu. Maaf deh, rumah saya tadi ada kawan, jadi dia naik atas kereta, boleh masuk sekali. Ini dia panggil adab. Dalam hadis ini diriwayat oleh Ibnu Mas'ud, seorang Ansar, nama dia Abu Shu'aib. Abu Shu'aib dia ada hamba dia pergi. Faqala isna' li ta'aman wa ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata buat makanan, aku nak pergi panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wad'u Rasulullah khamisu khamsatin, 5 orang. Maka dia panggil 5 orang. Tiba-tiba Nabi nak pergi, ada seorang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap, "An innaka da'utana, mu panggil aku 5 orang ya tak? Tapi ada seorang ni ikut aku, macam mana?" Qala fa in syi'ta, kalau kamu benar, masuk sekali. Kalau kamu tak benar, tak ada, kita suruh dia balik lah. Jadi tuan rumah kata bal azin tu lahu, aku izinkan. Lebih-lebih lagi kalau kenduri kahwin, dipanggil walimah. Hal tu jangan bawa orang yang tidak dipanggil. Kita bawa boleh letak atas kereta, minta izin dengan tuan rumah, saya ada tamu itu sebenarnya. Kita nak pergi lain, ni ada kawan 2 orang atas kereta, macam mana? Oh tak apa. Kadang-kadang tuan rumah sendiri hongkak lagi panggil dah. Dia sendiri tu jemput. Maknanya kena ada, dia sudah ada, bukan mudah-mudah. Kita bukan dalam kedai kopi. Dalam restoran kita nak masuk apa ramai, masuk ya. Tidak ada masalah, mungkin kita bayar kan. Adab yang kelima, tanda sepatutnya jangan kita menyusahkan tetamu. Jangan. Kita sendiri ada mutakalluh, jangan menyusahkan diri. Kalau orang nak mari kat penuh meja buat makanan. Kawan tu nak mari 2 orang, buat apa banyak-banyak? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni rasa malu. Pergi rumah sahabat kita, dia buat makannya banyak. 3 kali minta maaf. Maaflah ustaz ni, tak ada nak siap ni. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Mu ingat aku macam Tok Sabuh kau cerita makan banyak Tok Sabuh. Mu ingat aku ni tarah Tok Sabuh kau mari nak bedah habis satu meja ni. Jangan. Buat biar cukup. Orang panggil berapa orang tetamu kita aja, 5 orang, 10 orang. Biar benar sabar sesuai. Tidak nampak takalluh ni orang panggil melampau sangatlah persiapan. Lepas tu duk minta maaf 3 kali, 4 kali dah minta maaf. Maaf dia tak ada siap. Kata bahasa nak balik. Tak gamuk nak makan dah. Doa sangat. Tak boleh lah gitu. Imam Ahmad meriwayat daripada dalam musnad daripada hadis Qais, anna Salman dakhala alaihi rajulun. Orang magi ziarah Salman al-Farisi, sahabat. Dia pun ambil makan yang dia ada bagi. Faqala laula anna Rasulullah sallallahu nahana, kalau aku tidak ingat Rasulullah larang an yatakallaf ahaduna li sahibihi, seorang itu menyusah-nyusah diri dia kerana tetamu ni nak mari, la takallafna lak, kami menyusah hari ni mempersiapkan makanan untuk awak. Tapi apa yang ada ni bismillah kita makan.
Itu kata siapa? Kata di Salman kepada sahabat dia. Maknanya kita jangan lebih sangatlah. Siapa mereka bila tetamu nak mari kak berasa susah hati selalu. Ujung boleh mari tak. Gaji tak keluar lagi. Susah apanya? Kalau tak boleh sedia nasi kambing, nasi ayam tak apa dah. Kalau kau. Beza jauh nasi kambing nasi ayam ni dah. Nasi ayam RM12 satu nafar, satu orang. Nasi kambing 40. Ayam pun tak apa, tidak syarat kena banyak-banyak. Jangan melampau. Itu di antara adab, jangan melampau. Dan yang keenam, kita kena minta izin ketika nak masuk. Jadi bila kita nak masuk rumah orang tu minta izin dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu jangan duduk depan pintu. Kena duduk tepi. Ni kadang-kadang masyarakat kita ni masya-Allah tabarakallah, assalamualaikum tu pakai dapur dah dia. Tak boleh. Ini menyalahi adab, menyalahi peraturan. Dan juga minta izin wa indal insiraf, ketika kita nak pergi kita kena minta izin sekali lagi. Jumpa tuan rumah ataupun sebab itulah tuan rumah ni kalau dia nak pergi contoh waktu kenduri, dia nak berhenti, nak rehat, nak pergi solat ke mana dah, patut dia bagi round dulu sekali kemah tu. Assalamualaikum tuan-tuan, terima kasihlah belakang mari, dan insya-Allah oleh kerana saya tak solat lagi ni, nak pergi semaya dulu. Jadi kalau ada hak rasa tak boleh tunggu kak, boleh salat selalulah. Jadi kalau kita tinggal pun maknanya tidak kata tak ada dah pokok tadi. Laju ingat kedai 3 kali tambah contohnya dah. Kita solat 5 minit bukannya lama. Dia panggil tidak elok kita keluar rumah orang tanpa sebagaimana masuk minta izin, keluar juga minta izin. Alhamdulillah. Itu di antara adab. Dan di antara yang disebut lagi iaitulah doa. Tengok. Doa kepada siapa? Kepada orang yang beri kita makan. Kita ni terbalik. Bila kita panggil orang rumah kita, kita suruh doa. Itu dia panggil tidak kena dengan cara. Sebab kita beri makan, innama nut'imukum liwajhillah. Kita beri makan kepada orang itu dengan kerana Allah. Tiba-tiba kita suruh dia kerja banyak pula. Itu dia panggil tidak lengkap. Maka tetamu yang pergi rumah orang, tanda hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Daud. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu pergi rumah sahabat dia Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad pun bawa keluar roti, minyak, biasanya cicah roti dengan minyak sapi lah. Fa'akala. Kemudian Nabi kita berdoa. Di antara doa Nabinya, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Nabi kata berbuka puasalah di rumah kamu ni orang-orang yang berpuasa, telah makan makannya kamu orang yang baik, dan malaikat mendoakan untuk kamu. Maka di sini ada sedikit perbincangan. Setengah ulama kata kalau kita puasa kita baca doa ni. Kalau kita tak puasa pergi makan saja, lepas tu dia kata kita puasa macam mana? Jadi ada juga ulama kata tak. Oleh kerana Nabi baca, sahabat pun tak bagi tahu, kata Nabi pergi buka puasa situ. Jadi boleh je kita baca. Cuma hak elok laginya yang tidak ada khilaf hadis ni. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liman at'amahum. Ni. Bila orang bagi makan kepada dia, maka Nabi kita doa. Kata sekali, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis ini dalam Muslim, mana hadis sahih. Maksud dia cantik. Ya Allah, berkatilah kepada tuan rumah ni dengan rezeki yang kau berikan, dan ampunkanlah kepada mereka, beri rahmatlah kepada mereka. Kita beri makan orang berdoa lagi ni, berasa nak panggil pulak ke tidak? Allah, ni enggak pakai akak tangan begini, panggil pulak gitu ya dah. Jangan lupa lah. Tak. Kalau kena doa, berasa tenang hati kita. Orang perempuan hak siap berapa petang pagi pun berasa kena doa, Allah bariklah, ya Allah berilah keberkatan kepada tuan rumah ni. Doa kita. Tak ingat ustaz bahasa Arab. Melayu. Ya Allah berkatilah tuan rumah, berilah rezeki dia yang baik, hidupkanlah mereka dalam keadaan aman dan sejahtera. Masya-Allah tabarakallah. Musim-musim Covid ni jauhkan mereka daripada bencana penyakit. Seronok kita bila kita dengar. Masya-Allah tabarakallah. Kita rasa 5 orang mari berdoa, aku rasa minggu depan nak panggil 20.
Kena 20 doa yang ada hak mustajab doa, aman kita hidup atas dunia ni, masya-Allah tabarakallah. Bahagia tidak? Itu satu doa. Doa yang lain lagi yang maksur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca bila orang panggil dia makan, dia kata Allahumma, kata at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makanan yang baik kepada orang yang beri makan kepada aku. Berilah minuman yang baik kepada orang yang beri minuman kepada aku ni. Sudah ni kalau kita campur dengan Allah membariklah Ustaz ni, oh lengkap. Nak ambil mana doa ni? Perisai Muslim ada dah kata. Kau beli saja baru ni, tak ada balik lagi. Insya-Allah dalam perisai Muslim itu sudah ada doa kepada apabila kita menghadiri jamuan kenduri. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Doakan mereka. Sebab apa? Kemudian kita tanda yang ke-8, kita kena utamakan tetamu lebih daripada keluarga kita. Ini cerita panjang. Cerita tengok dalam kitab kita ni ada. Itu yang ke-8 baru sampai situ. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tengok muka surat 145 tu. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama apa lelaki tidak disebut. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Faqala inni majhud. Masya Allah. Ya Rasulullah, saya ni lapar sangat. Apa nak buat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsala ila ba'dhi nisa'ihi. Baginda pun menyuruh seorang untuk pergi tanya isteri dia, daripada isteri Nabi, ada tak makanan? Pergi tanya. Kalau ada rumah siapa-siapa, rumah Aisyah kau, rumah Hafsah kau, hak mana ada, kita bagi. Isteri dia jawab apa? Faqalat wallazi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma. Allahu akbar. Salah seorang isteri Nabi radhiyallahu anha jawab apa? Demi Allah yang mengutuskan Nabi sallallahu dengan benar, tidak ada di rumah kami kecuali air je ada. Takkan nak balik tamu makan air, dia majhud, dia tengah lapar, tak cukup lapar dengan air, dahaga boleh. Rasulullah kata, Rasulullah ni dia tak tolak permohonan orang, tapi nak balik rumah tak ada makan ni, nak buat macam mana? Maka Nabi pun bagi tawaran. Nabi kata apa? Man yudayif hadhihi al-lailah, man yudayif hadha, siapa nak jadikan tetamu dia, tetamu Rasulullah ni, siapa nak ambil dia jadi tetamu, rahimahullah, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada sahabat yang bawa balik dia ni. Masya Allah tabarakallah. Bunyi doa Nabi, siapa dia bawa balik orang ni dapat rahmat. Faqala rajulun minal ansar, kata di dalam riwayat lain kata Abu Talhah. Ni dalam kitab kita ni tak sebut kan. Maka sahabat kita ni tulis, sahabat itu nama dia Ansari, nama dia Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dia pun bangun, ya Rasulullah, saya bawa balik. Ada dia bawa balik ke rumah dia. Siapa-siapa ke rumah, dia kata muliakanlah tetamu Rasulullah ni. Allahu akrimi dhaif Rasulullah. Kita kena hormat tetamu Rasulullah ni. Macam mana kita nak buat? Bini dia pun nak hormat sangatlah, tapi dia tanya, ada apa makan di rumah kita? Berani bawa balik, tak ada tanya khabar. Isteri dia jawab, tidak ada makanan kecuali hanya cukup untuk makanan anak-anak kita. Ada makanan, mana orang Arab ni menu ni tak banyak, roti gitu dah. Untuk anak-anak cukup, tapi kita nak tambah tetamu pula tak cukup. Apa jadi? Kata dia Abu Talha, lakukanlah sesuatu yang boleh membuatkan mereka lupa untuk makan. Kalau kita hari ni kan, bui handphone dah lah. Anak main game tak jadi apa lah. Tapi zaman sahabat, anak main apa? Yang penting mularakan anak-anak biar dia tidur gitu ya dulu. Untuk malam ni, Masya Allah tabarakallah. Jika mereka teringatkan makanan, maka dodoikanlah mereka sampai tidur. Kemudian jika tetamu kita sudah bersedia untuk makan apa yang kita hidangkan, padamkanlah lampu dan tunjukkanlah tanda bahawa kita seakan-akan juga ikut makan. Siap makan duduk depan dia, padam lampu makan dah. Bismillah makan, kita sama-sama makan. Dia yang makan, kita ni tak makan mana dah. Kalau makan bercumik sikit nak suruh napok hola tangan. Tamu ni lapar.
Akhirnya mereka duduk bersama di ruang makan dan tetamu itu pun menyantap makanan, sementara tuan rumah melalui malam harinya dengan perut kosong. Pagi esoknya, Masya Allah, Tabarakallah, Ansar tadi pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Faqala, dia kata, ajiballahu min sani'ikuma al-lailah. Allahu Akbar. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sungguhnya Allah Taala sangat bergembira terhadap apa yang kamu lakukan terhadap tamu kamu semalam. Masya Allah, Tabarakallah. Sanggup kita berlapar. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata kita, Masya Allah, begitu sekali para sahabat sezaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati tetamu melebihi kaum keluarga sendiri demi mengharapkan keredaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar lah. Nah, kadang-kadang makan yang kita banyak pun sebenarnya bukan tak banyak, tapi berasa tidak banyak sebab nak penuh meja. Itu masalah kita ni. Nak penuh meja. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita pergi kepada tempoh tetamu, kita tengok dulu yang ke-9 tanda ni. Para jemaah sekalian, tanda. Ada yang ke-9, tuan rumah hendaklah mengholorkan makanan dia sendiri tu kena pergi holor. Jangan kita pakai ni setengah kita ni ke, kita keluar harta taala letak depan, pakak-pakak bagi. Tidak tepat lagu tu. Dia kata tuan rumah tu dahlah kita keluar makanan itu dengan senyum, dan kita kena holorkan makanan itu kepada siapa? Kepada tetamu. Dalilnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Ibrahim keluar anak lembu bakar BBQ tu, letak depan tamu, ala ta'kulun, dipersilakan makan. Jangan. Kalau kita tak uzur lah, kalau kita uzur tak apa, suruh anak keluar kan. Tapi ada setengah orang ni dah, dia suruh tamu tu pula pergi ambil makanan. Jadi kita kata tidak kena. Para ulama kata ketika menafsirkan ayat ini, kecuali tetamu tu sendiri bangun, dia sendiri nak jadi orang kata juru hidang ataupun Kelantan kata jokaka, kita tak ada masalah lah tu. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi tu di rumah orang yang baik-baik, contohnya rumah tuan guru kita tak. Tak sedap juga tuan guru duk akak duk buah haitai kita ni, dia bos sekali kita pun senyap tak nabah dah. Kalau kita bos sendiri banyak kali boleh pusing sikit kan. Jadi boleh kita bangun, tapi jangan kita suruh tak boleh. Kalau dia sendiri bangun, itu pun kita kata tak payahlah, tuan rumah ada lah. Kalau dia buat sendiri, tidak ada sampai mereka kita kena larang. Sampai mereka kita kena larang. Ada yang ke-10, kita kena mula holor makanan itu kepada orang yang lebih tua. Mana orang yang berumur, pakcik-pakcik tok ayah ni, holor dia dulu. Dan ada riwayat kata al-aiman. Siapa dia di sebelah kanan kita holor sebelah kanan. Tak kira orang sebelah kanan ni tua ke muda, asalkan dia duduk alik ni, kita mula dari pihak kanan. Contohnya kita keluar daripada dapur, nah, ni kerusi Rama, jangan pergi kau ni, pergi sebelah kanan dulu. Dia kata sebab, jadi kalau kita nak jaga protokol supaya tetamu orang nama VIP tidak kecil hati, kita atur kau ni selalu. Kerusi kita tak sini. Sini Syekh duduk sini. Tuan duduk sini. Mana kita keluar tu tidak jadi kekok. Kalau tidak bertembur ni antara nak ikut sunnah dengan ikut yang lain. Sebab dalam hadis Nabi kata ibda'u bil kabir, mulakan dengan orang yang berumur. Mana kabir di sini sama ada tua ataupun orang yang punya kedudukan yang baik, tuan-tuan syekh kalau kita kata. Tapi kalau sama belaka standard tak, maka mutlak taqdimul aiman, mesti hollow hak belah kanan tu, tak kira siapa dia. Ini kita kena mula. Kata Anas radhiyallahu anhu, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina hadhi. Nabi kita sallallahu mari ziarah kita. Fahalabna lahu syah. Kita pun perah susu kambing. Biasa Arab ni makan kambing kan. Jadi kita pun bagi minum air. Wa Abu Bakar an yasarihi, bagi Nabi dulu. Kebetulan Abu Bakar duduk kiri. Macam mana? Umar duduk depan. Arabi duduk sebelah halik kanan Nabi. Patut lepas Nabi
Arabi ni mana orang Badui, orang kampung, pakcik. Bila selesai Nabi minum, qala Umar, Anas, Abu Bakar ni. Sudah. Jadi kelang kabut kau ni nak bagi kanan ke Abu Bakar. Qala, kata Nabi sallallahu al-aymanun al-aymanun. Kanan. Mana Nabi kita bagi arahan, buihak kanan dulu. Tak usah kira siapa Abu Bakar ke siapa dia belah ni. Yang penting di sebelah kanan aku Badui, gila ke dia. Jangan langgar PKP. PKP. Namanya PKP ni sebut PKP lah, mudah nampak sikit dah. Allahu Akbar. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah Anas menceritakan hadis ni, Anas kata apa? Fahiya sunnatun. 3 kali ulang. Holo belah kanan ini, inilah sunnah. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tabarakallah. Hadis kita kena ingat. Ada yang ke-11, bila orang datang ke rumah kita, kita sambut dia di kalau mainnya kereta-kereta dengan motor jalan kaki, sambut daripada luar rumah, dan waktu dia nak balik kita kena hantar dia sampai ke kenderaan dia. Turun sampai ke kereta. Kalau naik basikal sampai ke basikal. Jangan hok mari basikal atas, hok mari kereta besar baru atas. Jangan. Itu jangan main-main. Kita kena buat Allahu Akbar. Panjanglah cerita ni. Nampak notis waktu agak singkat. Yang ke-12, kita kena pilih tetamu kita, biarlah orang yang baik-baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluar oleh Imam Tirmizi, Nabi kata la tusahib illa mu'mina. Mu jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang mukmin, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan beri makanan kamu ini kepada kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dan cuma di sini sedikit perhatian para jemaah tanda, kalau kita nak buat tetamu, pilihlah orang yang baik-baik. Tapi waktu kita nak bagi sumbangan, jangan pilih orang baik ke, orang tak baik ke, ahli masjid ke, apa saja pun. Kalau kita tahu kawasan ni telah masuk dalam kawasan PKP yang kelaparan, tidak ada makanan, jangan pilih. Aku mau ni orang tak semaya, buat lagi beras lain, mati kawan tu. Jadi kita cuma nak mentetamukan dia ke rumah kita, itu kita kena pilih. Pilihlah orang yang baik-baik ke rumah. Ada tak baik tak boleh ajak. Nabi kata wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Maknanya kita pilih. Tapi kalau hak jiran-jiran tetangga tu, hak tak semaya, tak ada orang nak buat, tu kena panggil mari juga. Dah kata tidak, jadi masalah lain pula kan. Yang ke berapa dah kita ni? 13. Tuan rumah jangan sekali-kali menyakiti tetamu, jangan. Di antara adab kita bertamu di rumah tuan rumah, dan tuan rumah juga menerima adab, jangan mengeluarkan perkataan yang tak baik. Alah, nyemari ramai-ramai pula tu. Dah. Setengah orang dia akak makan tapi kacik gigi. Makanlah makan. Dah, bunyi lagu lain ayat dia tu. Kerak-kerak kacik gigi, makanlah makan. Makan dia banyak lagi tu. Di antara adab zaman kita ini yang kita kena sama-sama mengingati, sama ada tuan rumah atau tetamu, masuk-masuk rumah orang tu, jangan duduk main dengan telefon. Kena tulis molek. Ni dak ni masuk 2 minit je. Mula-mula masuk tanya khabar, apa khabar tuan? Khabar. Lepas tu basic, password berapa? 10. Tak ada bagi minum air lagi minta password pula dah. Ini masalah. Toklah dalam poket dulu. Lepas makan kenyang semua dah. Kalau kita nak berpassword boleh lah juga. Ni tidak, mari tanya khabar tak ada 2 minit, cakap dengan orang lain dah. Mesej orang tu, mesej orang ni. Dan nak mesej orang tu mari apa rumah orang ni? Dia duduk di tepi bawah lah. Kadang-kadang tuan rumah, kita booking nak pergi rumah dia. Saya nak ziarah awak pukul 5 petang esok. Alhamdulillah, silakan. Tak ada 2 minit duduk kat dia, jawab telefon ke tu, telefon ke ni. Kita mari dengan booking tu, dengan ambil tarikh 3 hari, seminggu dah berjanji. Tiba-tiba mari, ini kalau layanan tuan rumah kepada orang, jangan main. Kecuali panggillah darurat. Keluarga kita sakit, kalau orang panggil, baru kita jawab. Itu pun dimaklumkan kepada orang itu. Maaf keluarga tengah sakit ni, kita jawab telefon dulu. Ni dak, apa dia projek apa? Tak ada gapo, gua ajak buah. Dah buang hak depan dulu. Kenapa kita pergi utama yang jauh? Yang di hadapan ada dibiarkan kita pergi bercakap dengan orang jauh, itu rusak adab nama dia. Ini masalah kita belakang ni. Ini masalah kita.
Baik, itu di antara yang ke-13, jangan menyakiti tetamu kita. Kemudian kita masuk kepada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pilih-pilih orang tadi. Nabi sebut apa? Syarut ta'ami ta'amul walimah. Di antara makanan yang tak baik iaitulah makanan yang kita buat kenduri ini, kita dipanggil orang kaya-kaya tapi kita biarkan orang-orang miskin kelaparan. Ini di antara adab yang tidak baik. Jadi kalau kita nak buat kenduri, senarai mula-mula dalam senarai kita tu apa dia? Orang-orang yang tak kira miskin kaya panggil belakang. Baiklah. Yang terakhir, yang ke-15, hak tetamu bila? Tengok dalam kitab. Kita habis dengan kitab kita ni. Tetamu hak dia 3 hari. Hak tetamu itu 3 hari. Walaupun Islam begitu mengambil berat tentang memuliakan tetamu, Islam juga bersikap adil kepada tuan rumah ataupun orang yang menerima tetamu. Buktinya, tetamu tidak boleh memberatkan atau menyusahkan tuan rumah. Menyusahkan tuan rumah tak boleh. Jadi kata di para ulama, paling lama orang boleh duduk rumah orang iaitulah selama 3 hari. La yazidu ala salahati ayam. Lepas pada 3 hari kita cah sewa lah pula. Kena ni nak rumah sewa ni. Bila tengok rumah sewa ni, ana teringat satu kata-kata yang masyhur. Kita masuk dalam rumah-rumah di kampung, dia tulis rumah tetamu. Ada ke tak ada? Rumah tetamu tu free ke bayar? Mana tuan-tuan homestay ni? Tulis ke apa? Tetamu. Kenapa tulis rumah tetamu ambil duit? Ini hak tetamu, 3 hari dia boleh duduk free di rumah tu. Balik tukar. Kalau kita duduk tak bayar, tak berdosa. Sebab hak tetamu 3 hari. Sudah. Habis nak tulis apa? Tulis rumah sewa. Rumah sewa harian. Kalau bulan ni jadi sewa lama ni harian. Rumah sewa ke, rumah tumpangan. Tapi kalau kata rumah tetamu, bermakna tetamu tak ada orang rumah rumah kita ambil bayaran. Ada ke tak ada? Tidak ada. Ini di antara yang kita bimbang hari ini, salah guna istilah. Rumah tetamu tapi ambil duit. Lah. Tengok ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Menerima tetamu 3 hari. Jadi kita terima tetamu tu kita dalam masa berapa hari? Dalam masa 3 hari. Dan jamuan tambahannya sehari semalam. Dia kata apa ni? Menerima tetamu tu selama 3 hari, jangan lebih. Makannya kita kena bagi di 1 hari 1 malam. Ada riwayat kata tak, 1 hari semalam itu orang nak jadi tetamu ni bukan sebelah rumah kita, hok mari jauh. Perjalanan dia yaumun wa laila. Perjalanan ni 1 hari 1 malam, jalan kaki. Lama kita hari ni kak kira boleh musafir. Itu baru tetamu. Ni orang sebelah rumah nak jadi tamu rumah dia, mau pakai duduk sini. Beratlah kita. Esok dia duduk rumah tu pula. Tak payah sewa rumah dia. Jadi kena orang mari jauh. Itu orang 1 hari 1 malam di situ. Mana tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah saudaranya sehingga menyebabkan. Tengok dalam hadis Nabi ketika riwayat Muslim, Nabi kata apa? Riwayat Bukhari, wala yahillu lahu an yaswi indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal bagi seorang itu duduk di rumah orang sehingga menyebabkan saudara dia itu susah hati. Wa fi riwayatin hatta yu'simahu, sehingga menyebabkan tuan rumah tu berdosa. Duk basic bila nak pergi dia ni. Berat kita ni duk main, duk perak, dah makan banyak. Jadi tuan rumah tu berdosa pula dengan sebab orang menumpang di rumah kita. Jangan main. Qala, tengok ni. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa yu'simuhu? Bagaimanakah cara dia berdosa? Tuan rumah tu berdosa. Tadi kata orang pergi rumah boleh pahala. Qala yuqimu indahu wala syai'a lahu yaqdihi bihi. Dia masih tinggal di rumah saudaranya itu, sedang saudara itu tidak mempunyai apa-apa untuk menyediakan makanan. Kalau ada apa-apa pun, maka janganlah berat sangat. Maka di sini kata di para ulama, hadis ini dalam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hak layanan terhadap tetamu adalah dalam tempoh masa yang wajib hanya 3 hari. Lepas pada 3 hari itu kalau kita tak layan dia pun tidak ada masalah, kecuali ada masyarakat besar.
PKP nak balik kampung tak boleh. Itu kita kira lah. Nah, maaflah Syekh, kita pergi sewa rumah lah pula. Nah, banyak yang mau sewa sini ni. Nah, rumah saya pun masyarakat juga, isteri kita terpaksa kena bertudung 24 jam. Masyarakat dalam rumah kita. Tidak halal dan berdosa hukumnya jika tamu tinggal terlalu lama, iaitulah melebihi 3 hari sehingga menyusahkan tuan rumah untuk melayaninya. Jadi inilah di antara hadis yang kita sebut. Semoga Allah SWT memberkati dan meredai kehidupan kita di dunia dan akhirat. Berdoalah selalu agar kita dapat menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian kita, dan beristiqamah melakukan segala suruhan dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita hak tetamu, banyak lagi lah. Sekurang-kurangnya kita sebut dalam 15 hak adab bertamu dan menerima tetamu. Cukuplah tu kan. Mudah-mudahan kita ada panduan di sini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.